kena ada calculus sebab dalam ni dia akan jumpa balik differentiation. Tapi tak adalah differentiation ni major dia punya kiraan, tak. Dia sebenarnya separuh saja. Kadang-kadang untuk kalau chapter 5 ni dia nak cari nilai exact ataupun nilai asal. Cuma Newton-Raphson method ni memang digunakan dalam formula Newton-Raphson tu sendiri. Jadi saya roughly explain apa-apa boleh rujuk dalam WhatsApp group tu. Saya bagi soft copy. Kalau nak print boleh print ataupun boleh salin je lah. Sebab benda ni awak dah belajar dalam calculus. So yang ni basic untuk kita differentiate function. So kalau apa-apa sebarang nombor differentiate dapat kosong. Kalau x kuasa n, dia punya formula quite simple sebab n darab depan dan n tolak 1. Jadi kalau kita ada ataupun kita ada function x kuasa 3, so kalau kita differentiate dia akan dapat 3x kuasa 2. So benda ni kena tahulah sebab nanti dia nak guna pakai dalam method Newton-Raphson. Okay, yang ni sama je lah, yang basic ni. Yang ni kalau yang ala-ala chain rule tapi dia boleh buat directly lah. Ni. And then ni fungsi trigonometry. Trigonometry dia ada 6 beradik. So kalau sin bila differentiate dapat cos, cos dapat negative sin, tan dapat secant square, cot dia dapat negative cosec kuasa 2, secant dia akan dapat kembar secant dengan tan, dan kalau cosec dia pun dapat kembar, cuma dia akan dapat negatif lah dekat depan ni, negatif cosec dengan cot. So tu basic untuk trigonometry. Dan perlu ingatlah kalau ada keluar soalan trigonometry, pastikan jangan lupa guna radian mode untuk dapatkan dia punya jawapan. Sebab biasanya nilai x tu dia tak bagi dalam sudut degree, dia biasanya dia bagi dalam radian punya sudut. Jadi nak tak nak memang kena pastikan kalkulator awak tu dalam bentuk radian. So untuk differentiate trigonometry ni, selain daripada sin jadi cos, awak kena ingat satu lagi substitution lah. Dia punya fx ni awak kena differentiate juga. So dia akan dapat f prime x. Jadi contohnya kalau kita ada function sin 4x. So kita nak differentiate. So kalau sin dia akan jadi cos lah. Dan 4x ni dia kena differentiate, dia akan dapat 4. Jadi jawapan dia kita akan dapat 4 cos 4x. Jadi differentiate dia ni awak kena tahulah untuk memudahkan penggunaan method Newton-Raphson. Okey, dan yang seterusnya ni saya tak terang sangat. Ni untuk differentiate log ataupun ln lah, biasanya fungsi ln yang kita ada. Dan yang ni exponent. Exponent lagi senang sebab dia punya kuasa tu je differentiate. Dia tak ada tolak tambah. Dia just differentiate kuasa and then dia akan dapat terus jawapan dia. Okey, sekiranya kalau ada soalan yang melibatkan hasil darab, hasil bahagi ataupun composite function, gubahan, so kena gunakan techniques of differentiation. Biasanya yang famous yang guna adalah product, quotient and chain rule je lah. Tak adalah sampai implicit dengan parametrik tu, tak ada. Dia just kalau ada paling kurang pun product rule. Kenapa nak kena guna product rule? Contohnya soalan x cos x. So x cos x ni adalah hasil darab antara dua function algebraic dan juga trigonometry kan. So kalau nak cari dia punya y prime tu kena guna product rule, iaitu uv prime plus vu prime. Jadi inilah sedikit ringkasan. Kalau nanti bila tengok soalan tu nak guna Newton-Raphson, dalam kepala kena tahu, oh ni kena guna kaedah ataupun differentiation lah. Sebab dalam formula Newton-Raphson tu ada y prime ataupun f prime. Okay, setakat ni kalau yang saya terang ni ada tak nak tanya apa-apa? Saya bagi dah nota ni dalam modul dah. Dalam WhatsApp group. Any questions? Ada tak nak tanya? So far no, madam. Okay, alright. Thank you bagi respon. Okay, so next kita pergi pada chapter 2, nonlinear equation. So seperti yang saya terang sebelum ni, kita masih dalam tajuk nonlinear. Kita nak kira punca, iaitu apa-apa graf yang menyentuh paksi X. Jadi seperti yang saya terangkan juga hari tu, dia numerical method untuk cari nonlinear punya root ni ada dua, bracketing dengan open. Apa beza bracketing dengan open? Bracketing ni maksudnya dia mesti letak dalam satu interval. Maknanya di bracket, punca tu wajib kena berada di antara dua. Tu bracketing method. Jadi kalau kita nak pilih tu, make sure
kena pilih interval yang mengandungi punca lah. So kalau kita buat table sebelum ni, table bisection tu satu table untuk satu punca. Itu maksud dia. Jadi dia tak boleh cari dalam satu table tu dua punca, tak boleh, sebab dia akan converge kepada satu nilai sahaja. Jadi kalau contoh soalan yang saya bagi nak guna bisection method, awak kena buat 3 table lah, sebabnya ini satu interval, ini satu interval dan sini satu interval. Baru dia akan dapat 3 punca ataupun nilai X yang menyentuh pada paksi X lah. Okay? So yang open method is quite easy. Sebab apa? Sebab dia tidak mementingkan interval. Maknanya kalau salah pilih interval, dia tetap boleh cari. Contohnya macam ni. So ni saya bagi graf je lah. Saya bagi graf, for example macam ni. So kalau bracket wajib kena ada root kat tengah, baru kita cari punca dia. Tapi open dia tak kisah. Kalau awak cari punca kat sini, contoh ni paksi X, ni paksi Y. So nilai sini contohnya saya ambil 2 lah. 2, 4. Okey, ni contoh So kalau saya lukis graf, macam ni lah contohnya. Kalau awak ambil open method, maknanya awak kena pilih satu X je. Choose X kosong je. Dia tak perlu X kosong, X 1. Kalau bisection, yes, dia kena pilih 2 bracket. Kenapa 2 bracket? Sebab depan ni dia kena assume X kosong. Belakang ni dia akan buat X 1. Sebab tu table of bisection, kalau kita ingat, dia yang pertama ni kena ada 3X. Maknanya sini XI, ni X mid, sini XI plus 1. Dia kena ada 3X ataupun 2X lah. Ni first, yang ni second. Sebab dia nak reflect kepada bracket kat sini. Tapi kalau untuk open method, dia hanya pilih satu je. Okey, pilih satu maksudnya awak boleh pilih mana-mana je. Contohnya kalau kita pilih 4. So kalau 4 ni kemungkinan dia akan converge kepada titik yang terdekat lah, iaitu kat sini. Mungkin dia akan dapat punca yang dekat sini. Cuma kalau kita ada contohnya 3 kat sini. So 3 ni dia akan mengikut nature of function dia. Ada setengah function tu walaupun nampak dia dekat kat sini, tak semesti dia mencapah. Kadang-kadang nilai 3 ni sebab apa dia berubah mengikut ke kiri ke kanan? Sebab dia mengikut function. Kadang-kadang trigonometrik dia boleh pergi ke kiri, ke kanan. Kalau fungsi eksponen, kebarangkalian dia boleh pergi kepada ke kiri. So tak kisahlah maknanya, as long as awak boleh jumpa punca yang kita nak cari. Okay. Kalau dalam soalan final ada keluar dulu, dia cakap find the least positive root. Okay. Dia ada perkataan kat sini, cari the least, paling kecil ataupun paling positif untuk punca bagi graf ini. Saya nak tanya, antara 3 titik ni, yang ni sebut 1, punca pertama, ni punca kedua, punca ketiga, find the least positive root ni, yang mana satu? Nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3? Nombor 1. Okey, betul, nombor 1. Jadi, awak jangan pergi cari punca yang lain kat sini, jangan. Sebab dia nak the least, paling kecil nilai positif. Jadinya, inilah nilai positif yang paling kecil untuk punca dia. Jadi, awak kena buat table based on kat sini. Untuk mengelakkan kekeliruan, kalau 2 ni, kebarangkalian kalau punca 2, dia boleh pergi kepada yang kedua ni. Ataupun boleh pergi ke 1. Jadi, adalah lebih baik awak pilih dekat sini. Maknanya awak cari dia punya X kosong dia tu, starting dia dekat sini. Sebab X kosong dekat sini, dia akan starting dia akan approach kepada converge untuk punca dekat sini. Okay? So tu dia punya cara untuk kita faham soalan. Kalau dia ada spesifikkan punca yang dia nak, positif ke, negatif ke, so it depends on question lah. Tapi kalau dia buang list ni, dia cakap find the positive root, satu je dia nak, so boleh pilih lah mana-mana. Sebab 3-3 ni adalah positif. Okay? So itu sahajalah untuk saya terangkan berkenaan open method. Open method dia ada 2. Iaitu yang pertama Newton-Raphson, dan yang ketiga adalah secant method. Jadi untuk hari ni kita belajar dulu untuk Newton-Raphson method. So open ni harapnya boleh faham . Open method is open interval yang kita boleh pilih di antara mana-mana nilai X yang bersesuaian dengan kehendak soalan. Itu sahaja.
Okey, so kita pergi kepada muka surat 17. Ni 17 . Saya tunjuk dulu gambar apa yang berlaku. So sebelum ni macam bisection, dia memang ada gambar untuk memudahkan awak faham bila kita nak buat table. Sebab kalau bisection tu dia ada positif and negatif kan. Maknanya kalau pilih positif and negatif maknanya punca akan berada di tengah-tengah. Tapi berbanding Newton-Raphson, dia tak macam tu lah. Kenapa nak kena guna Newton-Raphson? Sebab Newton-Raphson ni adalah one of the most powerful method untuk cari punca. Sebab apa? Dia paling cepat. Kalau bisection, awak boleh sampai 6 iteration. 6 iteration ni maksudnya awak buat 6 kali pengiraan. I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6. Kalau bisection dapat 6 iteration, Newton-Raphson ni dia boleh lagi cepat. Mungkin dia akan dapat 3 sahaja. Kenapa dia ni dapat senang terus dapat 3? Sebab dia melibatkan pembezaan ataupun kita panggil sebagai kadar perubahan. Jadi sebab itulah Newton-Raphson ni dalam banyak-banyak method yang kita belajar, method bisection, Newton-Raphson dan juga nanti secant, sebenarnya Newton-Raphson ni lagi cepat. Jadi soalan yang sama kalau kita buat, Newton-Raphson tu lagi sikit dia punya iteration. Tapi cuma satu je kekurangan dia. Dia kalau salah differentiate, dia terus dah dapat jawapan ngarut dah. Jadi nak kena guna method ni, kena tahu differentiation. Okay? So dekat tengah ni yang dalam buku awak tu macam mana dia dapat dia punya formula. Dan diproduce lah formula dibentuk macam ni, iaitu xi plus 1 is equal to xi tolak fx bahagi f prime. Okay, so yang dekat bawah ni lah yang yang kita kena differentiate tu. Okay, yang fx dekat atas ni adalah function asal ataupun fungsi asal yang dibagi lah dalam soalan tu. Maknanya kalau dibagi trigonometri lah kat atas tu. Okay. Dan xi ni adalah starting point yang kita pilih awal-awal tu. Starting point. Jadi kita nak cari yang punca dia, kita guna formula ni. Jadi kalau nampak, dia letak kat sini I. Yang sini I plus 1. Maknanya kalau kita iterate sekali, iterate asal x kosong kan. Nanti dia akan dapat x1. Lepas tu kalau tak dapat lagi jawapan, kita iterate pula x1, dapat x2. Macam tu lah. Dia akan terus lah. Okay, kenapa dia guna differentiation? Contohnya, ini dia punya punca. Okay, so ni graf ni function yang soalan asal di graf. Okay, punca yang kita nak cari dekat sini. Ni punca kita nak cari. Ni kita nak cari. Nak cari. Tapi kita guna open method kan. Open method tu maksudnya mana-mana punca je. So dia akan start dekat sini. Ni initial guesses. Kita punya tekaan awal. So tekaan awal kita ni depends on skala pada graf lah. Kalau nampak 4 lagi dekat, kita pilih 4. Kalau kita rasa 2.2 lagi dekat, kita ambil 2.2. Ataupun kalau dia dah bagi dalam soalan, kena guna je lah. Okay, so dia start dekat sini. Tapi lama-lama dia akan converge ataupun dia menumpu kepada punca yang kita nak. Okay, so macam mana dia bergerak? Okay, so ni xi lah. Ni xi yang pertama ni. So bila dia nak lompat kepada xi plus 1, iteration pertama, ini dia nak lompat ke sini. Nak dapatkan xi plus 1. So kena guna formula yang atas ni lah tadi. Yang ni kan. Okay, dia melibatkan kadar perubahan ataupun kita panggil sebagai yang color merah ni adalah kecerunan ataupun gradient. Dia buat garis lurus. So daripada titik ni dia buat garis lurus, dia akan dapat titik ni. Jadi kecerunan ataupun kita belajar dalam kalkulus adalah kadar perubahan ataupun kita panggil sebagai dy over dx. So dy over dx ni sama juga dengan f prime. Sebab itulah kegunaan formula dekat sini sebenarnya dia nak dapatkan kecerunan. Lepas tu bila dapat kecerunan, dia akan dapat nilai xi yang baru kat sini. So nanti dia buat kecerunan kat sini pula. Dapat kat sini, kecerunan lagi sekali, dapat sini. Dan last sekali dapat kecerunan kat sini, terus dapat jawapan. Jadi yang garis merah ni sebenarnya adalah f prime. Jadi kalau kita ada 4 kali iterate,
4 kali iterate maknanya garisan merah ni dia akan masuk 4 kali dalam formula F prime. But still kita guna formula ni je lah, sama je. Okay? Jadi kisah dia adalah kita nak cari dia punya punca menggunakan kecerunan ataupun differentiation dy over dx ataupun F prime. Kalau dia start daripada sini, graf dia tu mungkin kecerunan kat bawah ni lah. Dia akan dapat graf dia macam ni. So dia akan dapat kepada jawapan yang kita nak. Alright, kita pergi pada prosedur. Sebelum kita pergi kepada jalan kerja yang sebenar, ada 3 step sahaja. Step pertama, kita tentukan interval yang kita nak cari. Tetapi macam saya terang, walaupun kita nak cari interval ni satu titik je, tapi kalau awak dapat 2 interval ni boleh pilih salah satu. Maknanya kalau lah dia ada punca, ni graf macam ni. So contohnya dia melalui 2 dengan 3. Contohnya lah. So dia sebenarnya kalau kita tulis pada graf ni, interval yang kita boleh pilih adalah 2, 3. Sebenarnya sebab kita tahu antara 2, 3 tu dia ada punca. Dan untuk tahu dia sama ada nak starting point yang mana-mana, awak boleh pilih je. Nak pilih X0 ni 2 ataupun X0 ni 3. Itu maksud dia. Jadi first kita pilih dulu X0 as starting point. Yang kedua kita kena, ni nombor 1 Yang kedua kita kena differentiate function berkenaan. So nak tak nak kena differentiate dulu. Lepas differentiate baru kita akan buat table untuk Newton-Raphson. So table dia 4 kolom. Kolom pertama adalah untuk iteration, iterate. Okay, untuk SI ni yang starting point tadi, initial guesses, SI tadi yang ni. Macam mana kita baca X0 tu, ni kan I kan. Jadi kalau kita baca XI maknanya X0 ni ataupun X0 lah kat sini. Ni X0. Okay. Fxi adalah function daripada soalan. Dan F prime xi adalah differentiate. Okay, for example, saya akan masukkan kat sini, starting point nak pilih A. A ni maknanya salah satu daripada sini lah kan. Okay, so macam mana dia bergerak? Ni A. So kita akan masukkan A ni dalam Fx awak. Dia bagilah soalan dia nanti. So dia pun dapatlah sini F A. Okay. Lepas tu gantikan juga A ke sini. Maknanya gantikan je. A masuk sini, A masuk F prime. Jadi dia akan dapat sini F prime A. Kenapa cari dua benda ni? Sebab nak masuk dalam formula Newton-Raphson. Okay, tapi sebelum kita nak pergi kiraan pada X1 ni, dia ada stopping kriteria. Tahu tak kenapa dia ada stopping kriteria? Kalau ingat, stopping kriteria ni sebab kita nak stop iterate. Maknanya nak check dia besar ke kecil daripada epsilon. Kalau dia besar, awak kena kira dekat sini. Tapi kalau dia kecil, maknanya stop sampai sini saja. Ni jawapan awak. Tu maksud dia. Tetapi untuk yang Newton-Raphson, stopping kriteria dia bukan Fx mate. Kalau bisection, kalau ingat bisection, stopping kriteria dia kat kotak tengah ni. Kan? Awak kena check dulu. Ni besar ke kecil ke, besar ke kecil. Barulah kita tahu nak kena iterate ke tidak. Tetapi kalau untuk Newton-Raphson dia punya stopping kriteria kena ingat yang ni. Fxi. Okay. Third column ke fourth column? Fsi ni. Kolom ketiga ke kolom keempat? 3. Okey, betul. Kolom ketiga. Hati-hati jangan pergi kolom keempat sebab ada pelajar dia pergi check dekat F prime. Bukan sebenarnya. Dia bukan nak tengok pada F prime. Kita nak tengok kepada F. Jadi stopping kriteria awak adalah pada kolom ketiga iaitu nilai FA. So nilai FA awak kena check sama ada dia besar daripada error ataupun kecil. Kalau dia besar, maksudnya awak kena kira guna formula Newton-Raphson untuk cari X1. Jadi contohnya lah, awak pun cari dekat sini. Jadi bila kita dah check, so whenever the value of dekat FA ni besar daripada epsilon, maka automatik awak kena iterate dan masukkan dalam formula iaitu xi plus 1 is equal to xi minus fxi divide by f prime xi. Okay, so
xi ni adalah A. Saya tulis kat sini. A tolak dengan fxi adalah fa. Tolak dengan fa dan bahagi dengan f prime. F prime adalah f prime A lah. So guna calculator, terus nanti dia akan provide jawapan. For example, dia dapat B lah contohnya. Maknanya B ni adalah nilai xi plus 1 yang baru yang awak perlu letak dekat sini. Jadi saya boleh letaklah sini B. So bila dah buka iteration baru, kita repeat balik the same calculation. B ni dia akan masuk dekat F, dia akan masuk dekat F prime. So dia akan jadi sini FB, sini dia akan dapat F prime B. And then check stopping criteria. Check stopping criteria dekat sini FB. Okay, so check FB ni besar ke kecil daripada error. So kalau dia kecil, so kita akan stop terus jawapan dia. Jadi inilah jawapan awak. Inilah jawapan awak yang terakhir. Ini answer dia. Okay. Jadi stopping criteria berada dekat sini. Saya tulis SC ya. SC ni stopping criteria. Dan jawapan dia akan berada dekat yang terakhir sekali masa awak dah kira XI. Itu sahaja dia punya step dia. So ada tak faham, ada tak nak tanya berkenaan prosedur dia ni ataupun step? Tak ada Setakat ni tak ada lagi. Okay, right. So kalau faham, dia ada 3 step lah kiranya. Pilih dulu starting point, differentiate, buat table, dan yang keempat kena kira lah dia punya formula sekiranya tidak memenuhi stopping kriteria ataupun dia besar daripada error. Okay. So find the root of x plus ln x is equal to 0 with initial guess x0 is equal to 1 by using Newton-Raphson method. Iterate until absolute value of fxi is less than epsilon, which the value of epsilon is 0.005. Jadi dekat sini dia dah bagi guessing, initial guessing awak. Dan dia bagi stopping criteria dan dia bagi soalan lah iaitu function. Jadi function awak kena ingat iaitu dia mesti dalam bentuk fx lah. So fx sebenarnya yang ni, x tambah ln x. Jadi akan first dia dah bagi stopping criteria kan. So stopping criteria apa? Initial guesses dia kita ambil 1. And then dia punya differentiation, okay, fx dia adalah x tambah ln x. Okay, so differentiate. Anyone boleh tak? Siapa-siapa yang ingat calculus? Agak-agak. 1 tambah 1 per x. Okay, betul. Jawapan ialah 1 tambah 1 per x. X bila kita differentiate dapat 1 tambah ln x based on formula ni ln x. Differentiate ln x dapat 1 per x. Yang ni yang basic je lah ni. Okay. That's itu je. So nanti kalau dalam final ke dalam quiz ke awak punya differentiation ni kalau betul kosong, kalau betul kosong, kalau betul 1 markah, kalau salah kosong. Itu je. Tapi dia akan effect lah kalau salah tu. Okay, and then yang ketiga kita akan buat table. So table untuk Newton-Raphson dia ada 4 kolom sahaja. Dia sebenarnya method kolom ni, table ni dia tak adalah spesifik kata 4. Kalau ada certain kaedah dia nak buat sampai 5 kolom boleh juga. Tapi untuk yang modul saya ni ataupun yang biasa saya ajar memang kita buat 4 je lah. So kita akan start dengan sini I. Ni xi yang initial guesses. Ini untuk fxi. Dan ni untuk f prime xi. Okay, so dekat tengah ni pastikan kena ingat stopping criteria. Okay, so kita try dulu pada iteration kosong. X kosong dia 1. Kira macam ni dulu lah. Okay, so kita nak kira pada fxi dengan f prime xi. So fxi formula dia adalah x tambah ln x.
F prime adalah 1 tambah 1 per X. So dekat sini awak boleh guna kalkulator untuk dapatkan lah. So ini kalau nak guna alpha boleh alpha, tapi kalau guna alpha dia tetap kena reset balik sebab nak masuk function kan. Tapi tak apa je. X tambah ln alpha X. So calculate, masukkan nilai 1. Masukkan dapat 1 juga kat sini. Okay, so ni untuk FXI dapat 1. F prime kita akan masuk 1 per 1 tambah X. Jadi kita akan masuk balik 1 tambah 1 per alpha X. And then calculate. X di 1 juga equal je terus. So dapat 2. Okay. Kalau ada soalan boleh tanya. Saya slow down saya punya cara nak kira ni. Kok ada nak tanya ke? Okay, so dah apa ni? Dah dapat jawapan macam ni. Kita nak tahu, nak kira ke tak untuk X seterusnya kan? Tapi kita check dulu. Dekat FXI ni, kalau kita check, 1 memang lagi besar daripada error dia lah. Error dia tadi adalah 0.05. 0.005. So bila besar maknanya kita kena iterate lagi sekali. So bila iterate, okay, dekat sini saya nak bagi tahu kalau bisection method, bisection dia tak ada markah pengiraan untuk titik tengah. Dia tak ada. XMIT tak ada. Tetapi kalau Newton-Raphson dia kena ada tunjuk pengiraan menggunakan formula, iaitu awak tulis kat bawah ni SI plus 1 is equal to XI plus minus okay. Setiap kali awak nak kira dekat bahagian ni, awak perlu tunjukkan jalan kerja di bahagian bawah supaya penggunaan formula adalah betul dan jawapan awak adalah betul. Jadi kena tunjuk setiap kali nak kira. So automatically untuk yang ni saya akan assume ID sama 0 lah. So ID sama dengan 0. Jadi formula dia akan dapat X1 sama dengan X0. Kenapa saya ambil I0? Sebab kita baru iteration 0 kat sini. Iteration yang starting kan. Jadi saya akan masuk I0 tu ke sini. Jadi kalau 0 tambah 1 dia akan dapat 1. Dan yang ni I dia 0, Fx dia 0, Fxi pun 0. Jadi dia akan dapat X0 tolak dengan F prime X0 bahagi F prime pula dah. F je lah. Bawah ni F prime 0. So dia masuk X0 mana? X0 adalah 1. F X0 adalah 1 juga. F prime adalah 2. Okay, so kita akan masuk 1 tolak 1 per 2. Saya ni kira manually lah. 1 tolak 1 per 2. So dia akan dapat 0.5. So 0.5 ni kat mana? Okay, iteration yang ke bawah ni. Ini adalah X1 yang kita dapat. Itu sahaja sebenarnya. Okay. So bila kita dah dapat X1 yang baru, maka kena ganti balik dalam F, kena ganti dalam F prime. So saya cari balik function asal tadi. Ni X tambah ln X. Calculate 0.5. Manfaatkan button yang arrow up dengan arrow down ni. So senang. Jadi tak perlu nak masuk balik alpha X tambah ln alpha X ni. So dapat negatif 0.1931. Okay, so saya arrow up. Okay, up lagi. Mana? Ni 1 tambah 1 per X. So calculate 0.5. So dapat 3. Dapat sama dengan saya tak? Boleh follow lagi? Boleh, madam. Okay. Alright, so kita dapat negatif 0.1931 dan dia dapat 3 dekat sini. So kita nak check either dia nak proceed ke tak iteration. So kena tengok kat sini lah. So abaikan nilai negatif, kita ambil nilai positif saja. So 0.19
besar ke kecil daripada error? Besar. Okey, besar. Sebab error kita nak 0.0005. FXI 0.19. So greater than lah. Jadi bila besar, so kita kena buka iteration kat bawah. Kita akan assume I dia sama dengan 1. So dia akan dapat sini X2 lah. So X2 is equal to X1 minus Fx1 divide by F prime X1. So X1 adalah 0.5. Tolak dengan Fx adalah negatif 0.1931 dan bahagi dengan 3. Okay. Boleh siapa-siapa tolong saya bagi tahu jawapan dapat berapa dia punya X2. 0.5644. 0.5644. Okey, betul. Okey, betul ni? So 0.5644 akan dimasukkan dekat sini. Jadi kita akan buka iteration yang kedua, 0.5644. Again, kita akan substitute dalam FXI. Okay, so FXI sekali lagi lah tunjuk kalkulator awak tu. Dimasukkan dalam ni, calculate 0.5644. So, okay, dapat macam ni tau. So, make sure kadang-kadang ada pelajar, dia tengah ralik sangat mengira. Dia tak nampak, dia tak perasan yang 10 kuasa dari 3 ni. So, tu yang kena guna ENG tu. Siapa-siapa pergi buat negatif 7.59 salah. So, kena buat shift ENG, supaya dapat 10 kuasa kosong. Barulah kita ambil nilai perpuluhan dia ni 0.0076. Negatif jangan lupa, kena ambil sekali. So, negatif 0. Okay, so tolong guna apa ni? Kena guna shift ENG lah. Kita reversekan engineering notation tu supaya dapat 10 kuasa kosong. Okay, and then F prime dapat 2.7718. Okay, check 0.0076. 0.0076. Ni besar lagi ni, sikit lagi hampir dah ni, tapi kecil besar lagi. Dia punya nilai tu besar lagi ni 0076 dengan 005. Yang ni lagi besar. So bila lagi besar kena iterate lagi sekali, dapatkan nombor 3 lah. Jadi saya buat kat sebelah ni. So I sama dengan 2. So dia akan dapat X3 sama dengan X2 tolak dengan Fx2 bahagi dengan F prime X2. So X2 adalah 0.5644 tolak dengan negatif 0.076. Okay, seorang tolong kira dan bagi tahu jawapan untuk nilai X3. 0.5671. Okay, betul. 0.5671. Alright, betul. Ni. Kat sini. Betul lah ni. Okay, so kita gantikan dalam FXI, kita ganti F prime. Sebenarnya kan kalau kita nak check sebenarnya cukup ganti pada FXI pun boleh. Kita ganti FXI je dulu. So kita pergi kepada X tambah ln X. Yang ni calculate 5671. Dia dapat apa ni? Ni ada 10 kuasa negatif 4 ni. Tekan shift ENG, shift ENG. So dia akan dapat negatif 0.0001. Okay, so yang belakang ni tak payah kira lah. Yang ni tak payah kira lah sebabnya kita dah nampak dah benda tu dah kecil. Jadi kita nampak dekat sini yang nilai dia 0.0001 lebih kecil daripada epsilon, daripada ralat yang dia bagi. So yang ni kita nak. Jadi kita pun dah stop lah jawapan dia sampai sini. Maka conclusion dia kita akan katakan bahawa since
Conclusion ni kena letak sebab dia ada 2 markah untuk jawapan akhir. Sebab kadang-kadang pelajar dia tahu nak kira tapi tak tahu pun jawapan dia yang mana satu. Jadi make sure kena tulis lah. Okay, disebabkan since fx, okay, fxi dalam apa ni dia punya ni dia tulis fxi. Tapi I ni dia sebenarnya merujuk kepada kat mana yang kita stop. So I dia adalah 3 kat sini. So kita stop kat sini kan. Jadi dia bukan fxi lah. Kita akan kata dia sebagai fx3. So kita tahu 3 iteration je. So fx3 absolute value sama dengan 1 lebih kecil daripada epsilon yang dia bagi iaitu 0.005. Then the root is, punca yang kita cari adalah sama dengan, okay, mana jawapan dia? Yang ni 5671. 0.5671. Jadi jawapan awak tu ada stopping criteria punya reason dan ada satu jawapan yang kita akan dapat lah. Okay, answer. So ini sahaja jalan kerja untuk Newton-Raphson method daripada first initial guesses dengan differentiate, table of Newton-Raphson, penggunaan formula untuk setiap kali iteration sekiranya tidak memenuhi syarat stopping criteria, dan bila dah tahu dah dia punya stopping criteria dah memenuhi, kita akan tulis jawapan akhir dengan sekali kenapa kita stop dan apakah jawapannya. Okay, so itu sahaja untuk Newton-Raphson. Ada tak apa-apa soalan nak tanya? Setakat ni tak ada. Okay. So boleh fahamlah kan metod ni kan? Boleh Senang je tak? Boleh, insyaAllah. InsyaAllah boleh. Okay, so saya betul lah tak sampai pukul 11 pun sebab saya explain pun dalam masa 20 ataupun 30 minit untuk kaedah ni. And the rest tinggal pada awak untuk siapkan soalan tutorial, fahamkan. Dan kalau nak cuba, macam soalan praktis 1 hari tu kan, praktis 1 kita buat dalam kelas, kita guna bisection method. Lepas tu dia punya soalan ni X kuasa 5, set X tolak 7. Dan dia minta iterate sampai sini. Sebenarnya soalan ni kalau diubah dalam quiz, saya boleh tukar je. Bisection ni jadi Newton-Raphson. Sebenarnya macam tu. So kalau dia minta soalan ni guna Newton-Raphson, sekiranya guna bisection pun awak dapat 6. Kalau guna Newton-Raphson dengan formula differentiate betul, dia akan dapat kecil daripada 6. Takkan dapat lebih daripada 6. Itu saya tahu. Sebab bisection method ni dia memang memerlukan pengiraan yang banyak berbanding Newton. So kadang-kadang bila kita belajar method ni nak tahu mana paling cepat punya method, so kena tahulah Newton-Raphson paling cepat. Jadi kalau dapat bisection 6, Newton-Raphson mesti less than 6 tu. Dia tak boleh, tak logik kalau lebih pada 6. Kalau tak dikatakan Newton-Raphson tu powerful method ataupun method yang lagi cepat untuk converge. Okay, so nanti cubalah. Ataupun nanti saya try bagi jawapan. Kalau siapa nak cuba, buat dia X kuasa 5 set X. Sebab kat sini kalau nak differentiate ni satu hal juga ni. Yang ada set ni, tak tahu lah siapa ingat ke tak ni. Kalau X kuasa 5 kalau differentiate dapat apa? Oh, nak cubalah. X 5 X kuasa 4. Okey, betul. Set X tak jadi apa? Siapa? Kalau keluar soalan kuis macam ni, set X dia kalau differentiate dapat? Anyone? Try. Salah tak apa, saya betulkan. 1/2 X negatif 1/4 1/2. Okey. Okey, betul. 1/2 X kuasa negatif 1/2. So yang ni betul lah ni. And then negatif 7 constant kan. So bila negatif 7, bila kita differentiate akan jadi kosong. So tak perlu tulis. Yang set X ni tolong hati-hati. Kalau dia ada set, kena tukar bentuk jadi X kuasa 1/2 dulu. And then baru awak apply formula differentiate lah. Maknanya 1/2 ke depan, 1/2 tolak 1. Tu dia cara dia. Kalau dia bagi soalan pecahan pun sama. Contohnya 1/X kuasa 5. Dia minta awak differentiate. So naikkan ke atas dulu. Dapat X kuasa negatif 5. And then bila kita differentiate dapat negatif 5. X kuasa negatif 6. Jadi terms yang ada pecahan ataupun terms yang ada set, tolong tukar bentuk dulu untuk dapatkan
dia punya kuasa pecahan ataupun kuasa negatif. Okay? Try lah nanti kalau nak cuba soalan ni, gunakan differentiate ni, and then awak akan dapat jawapan dia converge at least kurang daripada bisection method. Dan jawapan dia ni tak adalah sama kadang-kadang tu, hampir-hampir je lah. Semua jawapan ni, kalau saya nak terangkan je lah jawapan kalau dalam yang sebenar, kalau jawapan skema dia adalah 1.4219, ni jawapan skema tau. Ni jawapan sebenar lah. Jawapan sebenar. Jawapan yang diterima adalah plus minus 0.005. Apa maksud dia plus minus 0.005? Jawapan yang diterima adalah tak lebih daripada error yang kita ada. Maknanya, dia akan accept 4220, 21, 22, 23, 24. Ni maksudnya ralat dia tu adalah plus 0.005 lah. Tapi kalau ada pelajar dia salah kira sikit je, dia rounding, maknanya dia akan dapat jawapan ke belakang. Maknanya 18, 17, 16, 15, 14. So yang ni ralat dia 0.005. So range jawapan ini sahaja yang diterima. So kalau guna Newton-Raphson, kemungkinan jawapan awak tu kalau tak dapat sama dengan macam bisection, dia antara range ni je lah. Biasanya tak lari jauh. Bukannya dapat 1.42 jawapan sebenar, awak dapat 1.43. Kalau 43 tu salah lah kiranya. Okay? Itu sahajalah saya nak terangkan berkenaan error dan juga metod yang kita boleh guna. So, tolong buat nombor 4, 5, 6 dan 10. Okay? So, total ada 8 soalan lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 dan 11. Jawapan akhir boleh semak dekat sini. Mana-mana soalan yang saya minta buat tu, soalan nombor 1 dengan soalan nombor 6 dah ada detail solution. Jadi boleh tengok balik lah untuk kefahaman dan semak punya jalan kerja. Okay?